Okay, kadang ada pelajar, ada pelajar yang demam ke, dia tak boleh nak apa ke kan. So bila ada recorded nanti saya akan share dengan awak balik yang recorded tu. Tadi free fall motion. Bagi contoh, objek yang mengalami free fall motion. Dia fisik ni yang penting awak faham. Macam mana gugur? Apa yang gugur? Buah apple dari pokok tu. Newton. Apple. Itu. Yelah, Einstein dia asalnya dapat konsep free fall ni daripada buah apple yang gugur tu. Jadi apple tu gugur di bawah pengaruh apa? Gravity. So kita boleh kata free fall motion is object move only under gravitational force. And acceleration dia only gravitational acceleration. Itu. Okey. Kalaulah kapal terbang tu jatuh dengan enjin dia, boleh tak kita kata dia free fall motion? Tak. Sebab ada daya daripada enjin. Dia daripada enjin, ya. Tapi kalau katakan you naik kapal terbang, tiba-tiba kapal terbang tu rosak, dekat atas tu rosak, and then dia jatuh di bawah pengaruh gravity. So that kita boleh kata kapal terbang tu jatuh di bawah pengaruh gravity. Ya? Okay. So tak semestinya benda yang jatuh saja. Ada tak objek yang naik di bawah pengaruh gravity? Balloon. Ya, awak lepaskan balon. Ataupun bagi contoh lain yang lebih mudah lagi. Ada tak benda lain? Alat, apa? Burung. Burung dia pakai daya dia kan, dia kepak tu kan. Kepak dia tu dia pakai daya badan dia tu. Dia bukan dia, kalau burung mati dia jatuh daripada pokok Senang aja awak sepak bola ke atas. Ataupun awak lambung bola. So bila bola tu terlepas saja daripada tangan awak, bola tu naik ke atas under gravitational force. So kita boleh kata dia adalah free fall motion. Okey, kalau you baling bola ke atas, adakah bola tu akan terus naik ke atas tak jatuh-jatuh? Tak. Mesti dia jatuh kan? Sebab apa dia jatuh? Tak ada force lain yang bertindak dekat dia. Ada force lain bertindak atas dia. Ada tak jawapan lain? Kenapa dia jatuh? Kenapa dia mesti jatuh ke bawah? Ada gravitational force. Ada apa? Apa force? Daya tarikan gravity. Gravity force always pull you towards to the center of the earth. Ya? Okay. Tapi macam mana pula orang yang pergi angkasa lepas tu? Boleh pula dia pergi tak jatuh-jatuh ke bawah? Sebab tarikan gravity hanya dalam atmosfer bumi je. Okay, maksudnya bila dia dah, macam mana dia boleh naik terus atas and then dia tak balik ke bumi? Unless kalau dia nak balik. Masa bila keadaan tu? Dekat atas tak ada gravity kan? Atas tak ada apa? Atas Tak ada ada gravity. Tak ada tarikan gravity dan ada vacuum. Okay, so that kalau kamu tak nak jatuh ke bumi balik, kamu kena melepaskan diri daripada daya tarikan gravity. So macam mana you nak lepaskan diri daripada daya tarikan gravity tu? Kamu kena ada satu velocity yang cukup kuat. Sebab itu velocity yang cukup kuat untuk melepaskan diri kamu daripada tarikan gravity. Sebab semakin jauh kamu daripada semakin kamu jauh daripada surface of the earth. Sekarang kita duduk kat atas surface earth kan? Okay, kalau kamu naik kapal terbang, that means you away from the surface of earth. Semakin jauh kamu daripada surface bumi, tarikan gravity itu semakin kecil.
Okey. Tapi kalau kamu boleh melepaskan diri daripada tarikan graviti, caranya ialah kamu mesti bergerak sangat laju. Ada hal laju yang tertentu, nanti you akan belajar dalam chapter 7. Ya. Nilai escape velocity. Dia merasa kau orang dah belajar masa tingkatan 4. Escape velocity, ingat tak? Escape velocity. Apa dia? Escape velocity. Escape velocity. Escape. Ingat tak? Kita sembang santai-santai lah ya. Ingat tak escape velocity? Apa dia escape velocity? Tak tahu sebab belajar dalam BM. Masa escape velocity ni adalah apa ya? Belajar VM dalam VM-nya apa? Siapa yang belajar diri bahasa? Halaju apa ya? Escape tu. Halaju tu, itulah halaju yang awak perlukan untuk melepaskan diri daripada daya tarikan graviti. Halaju awal. Sebab itu, bukan halaju awal. Bukan. Nanti awak cari ya escape velocity ya. Dia dah lupa istilah dia. Baik. Sebab itu, kalau angkasawan dia nak melepaskan diri daripada tarikan graviti, apa dia buat? Dia naik apa? Roket. Naik roket. Naik roket. Awak rasa roket tu macam mana kelajuan dia? Sangat tinggi. Tinggi. Ya. Sampai bergegar-gegar angkasawan tu dalam roket tu kan. Okey, sebab dia kena dia kena melebihi hal laju dia mesti lebih besar daripada V escape. Hal laju lepas, madam. Hal laju lepas. Hal laju lepas, yes. Hal laju lepas. Ya. Jadi hal laju dia mesti lebih besar. Hal laju roket ni mesti lebih besar daripada hal laju escape velocity. Barulah dia boleh terus terlepas daripada tarikan bumi. Barulah dia akan berlega-lega di angkasa lepas. Sebab dekat angkasa lepas dia dah tak ada atmosfera bumi dah ya. Okey? Sama juga kalau you nak lepaskan kita ada banyak satelit ya, satelit Niasat, Tiongset, Razak-Sat ya, semua satelit tu kita kena lepaskan dia lepaskan daripada tarikan graviti bumi, mesti melepasi hal laju lepas ni, OB escape ni. So bila dia dah berada pada angkasa lepas, barulah dia akan buat pergerakan mengelilingi bumi ya. All the satellites ya. Okay. Alright. So tadi kita nak tentang free fall, dah lari dah, kat mana dah kita. Okay, so free fall ni, that means bila ada free fall, that means ada tarikan gravity, so apa-apa objek yang awak campak ke atas, dia akan turun balik ke bawah Okay, jadi pergerakan dia sama ada in one dimension or two dimension. So one dimension contohnya awak campak bola ke atas tegak, awak campak tegak ke atas, dia jatuh tegak ke bawah. Tapi kalau two dimension, boleh bagi contoh tak objek yang bergerak in two dimension tapi dia under tarikan graviti sahaja? Apa contoh dia? Kalau sepak bola? Yes, awak sepak bola, awak sepak saja, bola tu tak akan bergerak macam ni. Ataupun bola tu tak akan bergerak macam ni, tapi bola tu akan bergerak macam ni kan. Kan? Okay. So, bila pergerakan begini, yang garis dot-dot ni, that means ini kita panggil projectile motion lah. Sebab projectile motion adalah objek yang bergerak di bawah pengaruh graviti sahaja dan dia bergerak into dimension. So, bila you ada macam itu, that means dia ada nilai pada X dan nilai pada Y, which is you kena resolve into X-axis and Y-axis. That is projectile motion ya. Okay. So, untuk 2.2 and 2.3 nanti kita akan belajar next week. So, hari ni kita fokus kat sini dulu. Okay. Ada soalan setakat tu?
Tak ada, madam. Tak ada ya. Baik, so dalam linear motion 2.1 kita akan belajar apa dia instantaneous velocity, average velocity and uniform velocity. Dan instantaneous acceleration, average acceleration and uniform acceleration. So before that kita ulang kaji baliklah what is distance and displacement. Kalau you ingat distance is scalar quantity, displacement is vector quantity. Okay. So untuk distance ni sebenarnya adalah length of actual path. Tapi kalau displacement adalah shortest of initial to final point. For example, katakan, saya bagi contohlah, katakan objek bergerak daripada sini ke sini ke sini. Lurus ya, dia tak boleh bergerak dalam circular motion. So kalau distance dia 30 campur 15 campur 30 campur 10, that is distance. Actual path. Yeah? Tapi kalau displacement from initial point to final point. So ini displacement dia. Okay, atau shortest length dia. Okay. And then speed and velocity. Speed of course scalar quantity, velocity is vector quantity. Okay, kalau nak cari speed, total distance bahagi dengan time interval. Tapi kalau velocity mestilah total displacement bahagi dengan total masa ya. Okay, unit sama aja. Okay. Now madam pergi what is average velocity. So average velocity is dia kata rate of change of displacement. So bila awak nampak rate sahaja maksudnya apa? Average. Bila ada perkataan rate, maksudnya apa? Time. Over time. So dia mesti ada over time. Bila ada rate aja mesti ada over time. Okay, change in displacement kalau kita tukar dalam mathematics dia jadi apa? Displacement. Bila kata change saja maksudnya final. Minus initial. Yes, minus initial. Final apa? Kalau in this case, final displacement lah. Okay. So, kalau kat sini dia pakai S2. S2 ni adalah final. S1 ni adalah initial ya. Okay. And then time taken, T final tolak T initial. Ataupun equation dia boleh bentuk begini ya. Okay. So, dalam fizik kamu kena pandai lah nak transfer ayat kepada matematik ya. Okay. Yang paling pelajar susah nak faham ialah rate. Rate dengan change. Selalu confuse. Bila rate aja you mesti ingat. Mesti ada bahagi masa. Kalau change sahaja mesti final tolak initial. Okay, final apa? Final volume, initial volume atau final displacement, final pressure. Ada banyak konsep fizik yang menggunakan ini. Rate of change. So kena ingat tu. And then instantaneous. Instantaneous nama pun instant. So bila instant maksudnya pada masa yang tertentu. So instantaneous velocity adalah change of displacement pada masa yang tertentu ya. Okay. So kat sini ada masa lah, masa tertentu. Kalau tadi kalau average tu adalah masa akhir tolak masa awal. Tapi kalau instantaneous at that point. Masa itu ya. Alright. And then uniform velocity. Apa maksud uniform? Dia kata velocity then equal displacement in equal interval of time. So apa maksudnya kat sini? For example, kamu ada graph. Sebab dia kata displacement kan. Bila displacement, so displacement against time ya. Unit S, unit diameter katakan. Okay. Equal displacement. So maksudnya
equal interval. Okey, maksudnya dia punya perubahan dia tu sentiasa selaras. Okey, katakan dalam masa 2 saat jarak dia 5 meter. So you boleh predict tak masa yang seterusnya yang you nak ni? Boleh. Boleh. Masa dia akan jadi berapa? 4. Yes, sebab dia kata equal interval. Beza yang sama. 2, 4. Kemudian sini berapa? 6. Siapa nak jawab? 6. 6 lah kan? Okey, so kalau masa 4 ni berapa dia punya displacement dia pula? Boleh predict tak? 7.5. 10. Sini? 15. Ya. Okey. So katakan you akan, so you rasa you akan dapat graf apa? Graf garis Untuk lurus. uniform velocity. Garis lurus. Graf garis lurus against time kan? Okay. Jadi kalau awak cari kecerunan dia, that means yang ini 5 bahagi 2. Kalau sini 5 bahagi 2 juga kan? Dan sini 5 bahagi 2. So kecerunan dia apa sebenarnya? Kecerunan sama ke tak sama? Sama. Sama. Kecerunan constant. So apakah yang diwakili oleh kecerunan graf for graph displacement against time? Velocity. Yes. So velocity dia pun constant lah. Ya. Yeah? Velocity constant, kita boleh kata uniform velocity. Ya. Yeah? Alright. So itu maksud dia. Ya. Okay, so kalau velocity constant, of course lah acceleration dia akan 0. Kecuali kalau dia berubah arah. Okay. So in this case, adakah dia berubah arah? Pergerakan ni? Awak rasa pergerakan ni berubah arah tak? Tak. Tak. Kalau dia berubah arah, apa berlaku pada graf dia? Melengkung. Melengkung dia tak membawa maksud dia berubah arah. Melengkung bermaksud dia punya displacement dengan time dia, interval dia tak sama. Itu dia akan jadi melengkung. Maybe Kalau berubah dia arah, bawah. yes, dia akan turun bawah lah. Turun bawah maksudnya dia changing direction. Ya? Changing direction. Dia changing direction. Okay, kalau maybe naik atas ni pergi kanan, turun bawah dia akan pergi kiri. Ya? Kiri. Alright. Okay. Baik. Kemudian kita tengok example. Ya. So, apa example? Dia kata insect. Okay, dia bergerak crawls along the edge. Okay, so dia bergerak sini. Berapa? 27. Dan dia bergerak sini 21. So berapa dia punya distance dia sekarang? 48. Yes, distance dia 48. So speed dia berapa? 1 8 bahagi dengan 30 kali 60. So we change into second lah. Biasanya unit untuk velocity ialah meter per second ataupun kilometer per hour. Ya. So kita tak pakai meter per minute atau meter per hour tak. So kalau meter kita akan synchronizkan dengan second. Ya. And then how to get the velocity? So kalau nak cari velocity, awak mesti guna displacement. So berapa displacement dia sekarang? Displacement is from point A to point B. So macam mana nak dapat displacement? Theorem. Theorem. Hypotenuse. So ini dia kira displacement lah. Theorem Pythagoras. Okay, dapat ni lah. Ini adalah velocity. Ini adalah speed dia. Okay, now kita tengok what is acceleration.
Okay. So acceleration, ada lagi perkataan rate of change in velocity. So kalau kamu tukar ayat ni dalam bentuk matematik, dia jadi apa? A sama dengan, kita nak cuba. Kalau ada rate, B minus U. A. Lepas tu change in velocity, atas dia nak letak apa? Laju. B minus U. Velocity, meter per V second. minus U. Yes, V minus U. Sebab tu jadi equation untuk acceleration ialah V minus U over T. T ni adalah time taken ya. Time taken tu maksudnya T final tolak T initial. T final tolak T initial. Ya. Okay. So dia kata acceleration boleh disebabkan change in velocity boleh, change in magnitude ataupun if direction changing. Okay, kita bagi contoh Katakan satu objek bergerak daripada point A pergi ke point B. So dia punya U dia adalah 10 meter per second. And then dia patah balik ke point A. Laju akhir dia adalah 10 meter per second juga. So that kamu rasa velocity dia berubah tak? Velocity tak Magnitude dia berubah tak? Magnitude of velocity berubah tak? Tak. Tak, magnitude tak berubah. Jadi awak rasa dia ada acceleration tak kat sini? Ada. tak ada. Tak ada. Tak ada. Yang lain? Ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Okey, sekarang kita kira ya. Kita kira ada tak velocity acceleration dia. So kita ambil formula kat atas. A sama dengan V tolak U bahagi T. So V dia berapa sekarang? Negatif 10. Ya, negatif 10. Kenapa negatif 10? Sebab Gerak ke kiri. Yes, bila ke kiri saja kita convention kita negatif. Kanan positif ya. Itu convention yang kita dah persetujui. Tapi kalau you belajar momentum nanti, boleh aja you nak anggapkan kiri tu negatif, positif, tapi kanan nanti you kena anggap dia sebagai negatif. Maksudnya. Tapi untuk mudahkan awak, jangan pening-pening, kita buat convention. Kiri negatif, kanan positif, atas positif, bawah negatif ya. Okay. Tolak dengan U. U dia berapa sekarang? 10 10. 10. Positif ke negatif? Positif. Positif. Okey, masa dia berapa? Katakan Madam bagi dalam masa 10 second lah. Okey. So ada tak pecutan? Ada. Negatif. Negatif. 20 bagi. Pecutan dia negatif. Negatif 2 meter. F2. Dia ada pecutan dan pecutan dia negatif. Kenapa pecutan dia negatif? Sebab dia bergerak ke belakang. Maksud dia pecutan dia arah ke kiri. Dia ada pecutan tapi arah ke kiri. Betul. So that maksudnya walaupun magnitude of velocity tu tidak berubah, nak change kan, magnitude dia tak berubah kan, tapi dia tetap ada pecutan because of direction dia changing. Nampak tak? Faham? Jadi untuk dapatkan acceleration, either magnitude dia berubah. Kalau magnitude tak berubah, direction dia berubah, tetap akan menghasilkan pecutan, ataupun change in magnitude and direction. Dua-dua berubah pun akan menghasilkan acceleration. Yeah? Okay. And then what is deceleration? Apa deceleration pula? Negatif kan? Ya, Negatif negative acceleration. So maksudnya the object is slowing down. Yeah, they're slowing down
And then velocity dia decrease with time. So apa maksud kat sini? Direction of acceleration opposite to direction of motion. So kalau pergerakan dia ke kanan tapi laju dia berkurang, that means acceleration dia arah ke kiri. Maksudnya pergerakan dia ke kanan tapi laju dia ke kiri yang besar. Jadi itu kita panggil dia deceleration juga. Alright. Paling mudah nak kenal ialah kalau kamu laju kamu decrease, when your velocity decrease, that means you are decelerate. Contohnya kalau awak bawa kereta, masa bila awak akan decelerate? Masa break. Break, kenapa awak break? Nampak rintangan kat depan. Yes, Berhenti. kamu nampak kat depan, tiba-tiba kat depan jam kan, ada apa? SJR kan, tekatan jalan raya kan. So takkan you akan tekan minyak, mesti you tekan brake. Masa tu you decelerate lah. Okay? Okay, masa bila you akan accelerate pula you rasa? Biasanya masa bila awak accelerate? Masa Jalan Masa lepas kosong. dari sekatan. lampu hijau. Lepas dari sekatan. Lebuh raya kosong. Terus. Atau lebuh raya kosong, accelerate lah terus ya. 1, 2, 1, 4, tiba-tiba nampak ada pula lah apa nama AES tu, berhentak terus accelerate balik kan. So macam tu lah bila awak bawa kereta. Masa bila awak nak buat constant velocity, uniform velocity? Kat jalan kosong lah. Kadang-kadang kat jalan yang lurus tu kan awak nak relax saja, bawa lah 120 saja. Setengah orang dia tak melanggar peraturan, so that kat highway dia bawa je lah 110. Masa tu constant lah you punya velocity, that means you are in uniform velocity. You are not decelerate or not accelerate. Ya? Okay. Okay. Madam, Kemudian madam, kita saya tengok soalan, madam. yes. Kalau Apa? kalau bawa kereta, kalau langgar dia acceleration Sebelum you langgar tu, you mesti decelerate dulu. Ataupun kalau you tiba-tiba langgar, nanti dia ada impulsive force tu. Ya? Tapi biasanya mesti decelerate. Ya? Sebab bila you langgar, either you stop ataupun kamu melambat. Kalau you langgar pokok katakan, mesti you tak stop terus. Kamu akan melambat. Sebab tu kamu kena ingat, bila you langgar, kalau you langgar masa pelanggaran tu, kalau masa pelanggaran tu kecil, maksudnya impulsive force you besar. So that nanti kecederaan yang impulsive force besar, impulsive force tu kena dekat awak. So that kecederaan tu teruk lah. Okay. Cerita tentang pelanggaran. So bila ada pelanggaran, you ada masa pelanggaran. Masa pelanggaran tu penting. Contoh kalau you langgar pokok, macam mana you nak jadikan masa pelanggaran you tu besar untuk mengurangkan impulsive force? Apa ciri-ciri kereta yang perlu ada untuk mengurangkan masa pelanggaran? Mudah Seatbelt. remuk. Apa bang? Cash. Apa yang mudah remuk? Bumper. Bumper tu dia kenalah lembut supaya dia mudah remuk. So dia akan, bila dia remuk, dia akan menambah masa pelanggaran. Tapi kalau bumper tu keras, so that you langgar terus pantul, so masa pelanggaran tu kecil, nanti impulsive force tu kena kat awak lah. Macam tu lah. Lagi satu, madam tanya, kalau you melompat di atas, kenapa kalau atlet tu dia nak lompat tinggi, kenapa you kena sediakan tilam yang tebal-tebal kat bawah tu? Biar je lah dia jatuh atas tanah. Kenapa nak sediakan tilam yang tebal-tebal tu? Dari segi fisiknya macam mana you nak buat? Sebab nak Untuk tingkatkan masa pelanggaran. masa pelanggaran. Untuk tingkatkan masa pelanggaran. Ya, bila dia jatuh atas tilam, so dia akan masa pelanggaran dengan tilam tu lama sebab dia masuk dalam tilam yang lembut tu kan. So bila masa pelanggaran tu lama, that means impulsive force dia kecil, kecederaan dia punya kesan
hentakan terhadap dia pun kecil. Ya. So nanti ini you akan belajar masa chapter 3. Tapi kalau you jatuh atas tar, so you jatuh pap, you terus jatuh je kan, you tak ada nak masa masuk dalam tar tu kan. So masa pelanggaran kecil, kecederaan you tinggi lah. Itulah maksudnya dari segi fizik kan. Sebab itu sekarang kalau dulu kereta kontinental ni kereta barat dulu kereta dibuat daripada bahan yang kuat yang bila berlanggar dia tak remuk, tapi kesan dia kepada passenger dan pemandu. Jadi sekarang kereta dibuat daripada bahan yang mudah remuk. Bukannya kereta tu tak bagus. Tujuan dia adalah untuk melindungi kamu. Ya, kalau dia mudah remuk maksudnya dia akan ambil masa pelanggaran yang besar. So that kesan hentakan tu kurang terhadap awak. Ya. Selain ada airbag untuk menyerap hentakan dan juga ada tali pinggang keleda untuk mengelakkan kamu terhemban ke hadapan because of inertia. Ya. Faham? Faham. Okey, ada soalan lagi? Faham. Dah nak habis masa Alright, so kita tengok average acceleration. Ni ada kelas apa lepas ni? Tak ada kelas. Ada. Habis dah? Madam Sampai last. pukul 3 je? Ya. Okay, Madam habiskan sikit. Alright, so kita pergi dekat average acceleration. Average acceleration maksudnya rate of change of velocity. So maksudnya velocity final, V tolak U lah. V tolak U bahagi time taken. Okay. And then instantaneous acceleration adalah rate of change at that time, pada masa yang tertentu. Ya. Okay. And then uniform acceleration sama macam uniform velocity. Tapi beza untuk uniform acceleration, graf kamu adalah graf velocity against time. Ya. Kalau tadi uniform velocity, graf kamu adalah graf displacement against time. So konsep dia sama. Alright, so kita tengok example ni supaya kamu faham macam mana nak tackle soalan untuk average velocity. Okay, so kamu diberi equation. So equation kamu adalah ST. ST maksudnya displacement dalam masa yang tertentu. Ya, okay, so ini equation dia. Okay, so kalau you nak cari average velocity pada masa T sama dengan 0 dan T sama dengan 10, maksudnya kamu cari displacement apabila T 10 dan kamu cari displacement apabila T itu 0, kemudian bahagi dengan masa dia 10 tolak 0. So akan dapatlah average velocity. Ya. Okay, macam mana dia kira kat sini? Okay. So ni dia carilah when T equal to 0. So dapat 0. And when T equal to 10, dia dapat 120. So average velocity adalah displacement final tolak displacement initial bahagi time taken. So dia dapat ni lah. Alright. Okay. Daripada situ boleh tak cari instantaneous velocity? Boleh. You kena differentiatekan equation ST ni lah. Okay. Ini adalah equation displacement pada masa yang tertentu. Tapi kalau you nak cari velocity, instantaneous velocity, you kena differentiatekan dia. So kalau kita differentiatekan, equation asal dia ialah 2.4 T square tolak 0.12 T cube. So bila kita differentiate, kalau you ingat lagi, 2 kali 2.4, so dapat 4.8. 3 darab 0.12 dapat 0.36 T square. So, kita tengok masa dia berapa. Masa dia nak pada masa 5. Pada masa instant adalah at that time. So, at that time tu berapa? Time dia 5. So, masukkanlah yang kamu dah differentiatekan tadi. Gantikan dengan 5. So, akan dapat nilai dia. Instantaneous maksudnya you have to differentiate that equation. Okay, sekarang you ada equation untuk V. Kalau you nak cari instantaneous acceleration, you kena dV
over dt. So kita differentiate lagi satu. Okay, so dia dapat 4.8 dengan 0.36 kali 2, 0.72 T. So masukkan masa dia 5. So akan dapat ni lah. Okay. Alright. Madam. Okay. So kiranya yang sini dia double lah kan? Differentiate. Acceleration dia double differentiate kalau you daripada displacement. Displacement SP. Okay, saya bagi contoh, extra contoh. Katakan saya ada equation SP sama dengan 2 T2 campur 4 T3. Okay. So, kalau you nak cari V dia, instantaneous V dia, you kena differentiatekan lah. V sama dengan ds over dt. So, you dapat apa equation dia? Jadi berapa equation tu? 4T 4T campur 12T kuasa 2. So, katakan V at T sama dengan 2 second katakan. So, V instantaneous ni dapat berapa? 4 kali 2 campur 12 2 square. So, dapat 8 campur 12 kali 4, 48. So, dapat 56 ms negative 1. So, itu adalah V instantaneous. Ya? Okay, acceleration instantaneous jadi berapa? Jadi V kamu adalah 4T campur 12T square. So kalau nak cari acceleration, kamu kena dV over dt. Ini untuk cari instantaneous ya. So, you dapat A jadi berapa? Differentiatekan 4T campur 12T square. So, kita akan dapat 4 campur berapa? 12, tak, 40, 24, Berapa? 24T, sorry. 24T. So katakan when T equal to 3 katakan. So acceleration dia berapa? 4 campur 24 kali 3. So, kira lah dia akan dapat jawapan ni. Alright. Faham? Faham ya. Okay. So, kita habis untuk hari ni. Kita dah sampai 2.1. So, next week hari Selasa kita akan masuk 2.2. 2.2 sahaja rasanya. 2.3 projectile motion kita akan buat pada hari Rabu lah. Okay. Ada soalan tak setakat tu? Tak ada madam. Tak ada, madam. Tak ada. Faham. Tak ada. Okay. Okay, tak ada ya. Baik, kalau tak ada, so kita habiskan kelas kita hari ni. Kita jumpa lagi hari apa ya? Hari Isnin ya? Kelas kita Isnin kan? So yang present tu awak prepare